A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat saya, pengurusi tetap. Seterusnya yang berbahagia, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudara Syahri Sufian bin Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Datuk Seri Datuk Wakil daripada Majlis Kerja Tertinggi, Saf Kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri-Negeri, seterusnya Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian-bahagian Sidang Perwakilan seluruh negara dan permahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perlis mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Presiden UMNO yang telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Kita kena bagi tepukan yang gemuruh. Kerana apa? Kita kena ingat, Presiden kita adalah nahoda untuk menerajui UMNO Malaysia. Betul tak betul? Seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis, Datuk Seri Azlan bin Man. Walaupun Yang Amat Berhormat, dulu saya suka panggil Yang Amat Berhormat sebab dulunya saya bertugas sebagai setiausaha politik beliau. Tetapi apabila berlaku pertukaran, oleh kerana Perlis ini kita kalah keseluruhannya 18-0. 15 di peringkat DUN, 3 di peringkat Parlimen. Ini amat mendukacitakan kita. Tetapi inilah yang dinamakan perjuangan. Perjuangan perlu diteruskan. Alhamdulillah, saya selaku Ketua Pemuda UMNO di bahagian Kangar dan juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perlis, mengikut sejarah saya dari Perlis hingga ke Sabah, PRK, PRN, PRU, kita telah lalui. Ayuh pemuda, kita satukan hati, tekad berjuang, menang kembali. Boleh tak boleh? Kita lihat slogan semasa PRU yang ke-14. Slogan Barisan Nasional cukup indah. Kestabilan dan kemakmuran. Kita kena mengerti erti kestabilan. Di dalam parti UMNO, perkara yang paling penting adalah kesetiaan dan kejujuran yang akan membawa kepada kestabilan di dalam parti UMNO kita ini. Perkara ini amat penting bagi memastikan parti UMNO tidak berpecah lagi demi masa depan kita, untuk kemakmuran kita semua. Sidang perwakilan. Saya nak tanya di sini, bagi pemuda-pemuda yang mempunyai anak yang melepasi 18 tahun, cuba angkat tangan. Saya nak tengok
perwakilan dan juga esko-esko yang mempunyai anak yang melepasi umur 18 tahun. Termasuklah dengan saya. Ada. Selepas ini, untuk makluman semua, kita kena pastikan kita jaga kita. Kita jaga keluarga kita dulu. Sebab untuk PRU yang ke-16, kita kena pastikan keluarga kita 100% menyokong Barisan Nasional. Ini penting. Sebab apa? Untuk kita nak pastikan kemenangan kembali. Untuk kita meletakkan Barisan Nasional di arus perdana, kita kena pastikan anak-anak kita, keluarga kita wajib menyokong Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Kita kena balik berkempen bermula pada hari ini. Sebab kita lihat apa yang berlaku sekarang ini. Dan saya boleh lihat sendiri apa yang berlaku. Anak-anak saya setiap hari mereka bersama-sama dengan rakan-rakan. Mereka communicate melalui IG. Kita masih lagi dengan Facebook. Ini kita tidak boleh nafikan. Mereka communicate melalui TikTok. Media sosial yang paling top ketika ini. Dan kita tidak boleh nafikan kekalahan kita pada PRU yang ke-15 oleh kerana tsunami anak muda. Yang mana ditanamkan di dalam pemikiran anak-anak muda bahawa parti UMNO kita ini adalah parti berasuh. Cukup tajam masuk ke dalam pemikiran anak-anak muda. Jarumnya cukup halus. Bila disuntik tidak terasa. Tetapi bila masuk vaksin, vaksin ini telah merebak seluruh pemikiran anak muda. Ini kita kena lihat. Bagi pelapis kita, anak-anak muda, kita kena pastikan selepas ini, media-media sosial kita kena aktifkan 200%. Bukannya 100% ataupun 100%. Kita kena gandakan. Kita kena gandakan setiap maklumat yang kita dapat, maklumat yang kita perolehi. Pastikan setiap ahli kita. Sebarkan seluas-luasnya. Jangan kita ambil, kita dapat, kita simpan. Apa yang berlaku ketika PRU yang ke-15, kita semuanya sibuk. Kita berkempen ni habis-habisan, tetapi kita tidak menggunakan media sosial secara total. PRU yang ke-15, sejarah hitam buat Barisan Nasional Negeri Perlis dan juga Malaysia. Selepas mendapat keputusan pada jam 1:30 pagi 20 hari bulan, untuk makluman semua, ketika itu saya berada bersama dengan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis di Dewan Residensi di kediaman Yang Amat Berhormat ketika itu. Tuan-tuan, saya nak share di sini, apabila kita kalah, kita boleh lihat di Negeri Perlis ini semua anggota-anggota keselamatan telah mengawal dengan ketatnya untuk masuk ke kediaman, untuk masuk ke setiausaha kerajaan negeri. Kerana apa, tuan-tuan? Inilah bahananya bila kita kalah. Mereka takut untuk kita mengeluarkan dokumen-dokumen penting. Tetapi kita bukan buat salah. Bagi kami di Negeri Perlis, bagi anggota pentadbiran yang mana menjadi esko, kami tidak takut. Kita tidak buat salah.
Sebab perancangan kerajaan negeri Perlis di bawah pemerintahan Barisan Nasional amat baik, jelas untuk ekonomi 2023. Tetapi apakan daya, inilah yang dikatakan takdir yang mana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami terima dengan berlapang dada, insya-Allah. Dan untuk seterusnya, di negeri Perlis kita telah melakukan postmortem. Ada 3 perkara besar. Yang pertamanya, tsunami anak muda. Keduanya, perpecahan dalaman parti. Yang ketiga, sabotaj parti. Perkara 2 dan 3 ini perlu dihentikan segera bagi menstabilkan parti UMNO. Yang menjadi pengkhianat, yang sabotaj parti serta broker harus diambil tindakan tegas. Untuk makluman semua, semasa PRU yang ke belakang ini, kita boleh lihat ke semua. Semuanya sedih. Tapi kita kena lihat semasa ucapan daripada Ketua Parlimen kita. Kita harus bersemangat kembali untuk kita meneruskan nahoda kita, pelayaran kita ini untuk kita pastikan PRU yang ke-16 nanti kita dapat membentuk kerajaan Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perlis mohon untuk yang pertamanya, mewujudkan satu biro khas yang mempunyai kepakaran di dalam menguruskan IT, media sosial di setiap bahagian di seluruh negara. Yang kedua, pemutihan dan permekasaan kembali ahli-ahli yang benar-benar setia di dalam cawangan bagi mendepani cabaran yang mendatang. Ketiga, memohon kepimpinan tertinggi supaya untuk turun ke negeri-negeri bagi memberikan suntikan semangat kepada ahli-ahli parti. Keempat, pemimpin di atas perlulah bersatu hati di dalam menguruskan kepentingan parti UMNO, bukannya untuk kepentingan peribadi. Kelima, jawatan presiden dan timbalan presiden tidak perlu untuk dipertandingkan demi kebaikan UMNO, demi masa depan. Kita kena pastikan, bukan tak boleh. Ini adalah untuk negeri Perlis, tetapi di negeri lain terpulang. Sebab kita kena ingat, semasa pemilihan berlakunya pemilihan, bila ada yang kalah, bila yang kalah itu yang akan bermasalah. Percayalah, tidak pernah ada di dalam pertandingan apabila kalah, yang kalah itu boleh menerimanya. Ini adalah hakikat yang perlu kita terima. Seterusnya, janganlah kita salahkan sesiapa di dalam parti. Semua daripada kita harus memikul tanggungjawab bersama. Pemilihan parti akan berlaku selepas Perhimpunan Agung UMNO. Oleh itu, sama-sama kita harmonikan dan satukan hati untuk parti keramat ini. Jangan kita amalkan budaya sogokkan. Nakkan kuasa, kita belikan dengan wang ringgit. Tak semua pemimpin sebegitu. Tetapi ada sebilangan kecil yang melakukan demi agenda peribadi. Kita semua boleh melihat dan mendengar semasa pemilihan raya, semasa pilihan raya yang ke-15, apabila berlaku sogokan kepada pengundi muda. Apa yang berlaku? Pengundi muda, first time, first voters, yang mana kali pertama mengundi mendapat peruntukan yang cukup besar untuk disogok untuk membeli undi. Inilah yang berlaku pada PRU yang ke-15. Kita harap pihak SPR segerakan siasatan demi untuk rakyat Malaysia melihat yang mana yang telus, yang mana yang tidak telus. Kita lihat sekarang ini Kerajaan Perikatan Nasional mengatakan mereka ini bersih. Boleh sila gulung? Sikit saja sebab ucapan ini adalah ucapan yang terakhir saya. Bagilah masa sikit.
kita kena tengok. Perikataan Nasional mengatakan mereka bersih. Tetapi kita lihat sekarang ini pihak SPRM tengah menyiasat. Berapa banyak tuan-tuan? Berapa banyak? 92.5 bilion yang telah disalahgunakan semasa pemerintahan Perdana Menteri yang ke-8. Ini adalah satu perkara yang amat mendukacitakan kita. Kita lihat, kita minta kerajaan PM yang ke-10 ini, kerajaan perpaduan, kita kena tunjukkan supaya institusi kehakiman kita ini telus, transparan, jangan ada selindung. Bukan kita niat untuk menutup, tetapi kita kena buka seluas-luasnya perkara salah laku di dalam pentadbiran kerajaan terdahulu. Akhir kalam, sebelum menutup ucapan terakhir saya di dalam pergerakan pemuda UMNO Malaysia, saya berasa seronok dan tak seronok kerana selepas ini tidak boleh berucap dah di dalam perhimpunan pergerakan pemuda, insya-Allah. Saya selagi mana berada di muka bumi ini, selagi ada hayat, insya-Allah, setiap kali PAU, setiap tahun saya akan hadir untuk melihat adik-adik yang berada di hadapan ini akan berucap di atas pentas ini. Insya-Allah, saya yakin dan percaya inilah pemimpin-pemimpin masa akan datang. InsyaAllah kita bangun sekali, kita nak tengok, kita nak gegarkan Dewan Merdeka kita ini. Boleh tak boleh? Okey, kita minta bangun sekali. Pemuda! 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 Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perlis mohon menyokong.